PMX arahkan LTAT tunjuk laporan lengkap dalam masa 2 minggu. Dakwaan pegawai bocor maklumat kepada media, SPRM sedia siasat pegawainya. Kertas siasatan hadi dihantar ke Peguam Negara. Kelantan tawar kerjasama jumpa KDN hapus pengkalan haram. Wan Faisal disaman 10 juta ringgit oleh bekas pegawai Anwar. Hak diwakili peguam dinafikan, Ratu Naga saman SPRM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakila dalam Netstep News edisi petang 8 Mac 2024 bersamaan 27 Syaban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Felda dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT diarahkan menyediakan penjelasan dalam tempoh 2 minggu berhubung prestasinya seperti didedahkan laporan Ketua Audit Negara LKAN 2022. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, notis telah diberikan kepada agensi berkenaan untuk menyediakan laporan terbabit supaya tindakan susulan dapat diambil untuk memulihkan keadaan. Walaupun perkara ini daripada laporan audit 2022, kata beliau, laporan lengkap diperlukan supaya beberapa kelemahan diperbaiki dan jika terdapat perkara yang kurang baik, akan diambil tindakan. Katanya selepas solat Jumaat di Surau Amaniah IPD Putrajaya, LKAN 2022 yang dibentang kepada umum Rabu lalu mendedahkan Felda merekodkan kerugian 1 bilion ringgit pada 2022, hampir 2 kali ganda berbanding kerugian 545 juta ringgit yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Dalam laporan itu, Ketua Audit Negara berkata, Felda juga berhutang 8.66 bilion ringgit dengan Kerajaan Persekutuan pada 2022. Menurun sedikit berbanding 8.8 bilion pada tahun sebelumnya. Semalam, Felda menjelaskan kerugian itu disebabkan faktor kesan ke atas penyah iktirafan dan pengukuran semula pinjaman peneroka dengan nilaian 339.01 juta ringgit atas tujuan meringankan bebanan warga peneroka. Agensi itu berkata kerugian itu tidak merujuk kepada salah guna, amalan rasuah dan kelemahan tata kelola pengurusan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said mengatakan rekod Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan belum ada laporan polis dibuat berhubung dakwaan membabitkan pegawainya yang membocorkan maklumat kepada mana-mana pihak termasuk media. Bagaimanapun, SPRM bersedia untuk menyiasat sebarang dakwaan berkaitan kes tersebut. Beliau menegaskan dalam menjalankan sesuatu penyiasatan di SPRM, banyak pihak akan terbabit dalam proses itu atas pelbagai kapasiti sama ada sebagai suspek, saksi, pihak mahkamah, peguam dan pemberita ketika proses permohonan reman dibuat. Siasatan SPRM di mana-mana premis juga sering menjadi perhatian umum. Justru pihak yang berkenaan ketika penyiasatan berlaku juga mempunyai pengetahuan berkaitan siasatan berkenaan. Beliau berkata agak sukar untuk mengesahkan atau menuduh mana-mana pihak sebagai terbabit dalam apa-apa pembocoran maklumat berkaitan dengan sesuatu tindakan. Beliau berkata demikian menjawab soalan Datuk Wan Saiful Wan Jan sama ada laporan polis sudah dibuat serta apa tindakan kerajaan berkaitan kebocoran maklumat kepada media melalui sumber yang sering berlaku di SPRM kerana menimbulkan persoalan mengenai integriti SPRM sendiri. Sebelum ini, Wan Saiful pernah menggesa SPRM mengambil tanggungjawab dengan membuat laporan kepada polis sekiranya berlaku kebocoran maklumat siasatan agensi itu kepada media jika benar perkara itu tiada kaitan dengan pihaknya. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu juga berkata, tindakan itu perlu diambil bagi membuktikan tidak wujud sebarang kebocoran terpilih.
Polis sudah menghantar kertas siasatan terhadap Presiden PAS Hadi Awang berhubung kenyataannya bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan kepada Pejabat Peguam Negara AGC. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata, percakapan Hadi dirakam Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman pada Selasa lalu. Katanya siasatan berhubung kenyataan Hadi pada 20 Februari lalu itu dijalankan mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau berkata pihaknya sedang menunggu arahan Pejabat Peguam Negara. Media sebelum ini melaporkan Hadi dirakam keterangan pada 2.19 petang Selasa lalu di Ibu Pejabat PAS di Jalan Raja Laut. Kerajaan Kelantan menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan pihak Kementerian Dalam Negeri KDN bagi membincangkan isu menghapuskan pengkalan haram di sempadan negara di negeri ini. Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud berkata, pihaknya menunggu tarikh itu untuk bekerjasama dalam usaha membanteras sebarang penyeludupan melibatkan Malaysia dan Thailand. Beliau yang ditemukan selepas melancarkan tabung Madinah Ramadan di Medan Ilmu berkata, mereka sentiasa terbuka untuk berbincang dengan sesiapa pun, lebih-lebih lagi Kerajaan Persekutuan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pada Selasa memberitahu akan mengadakan pertemuan tersebut dalam masa terdekat bagi membincangkan isu penghapusan pengkalan haram yang berisiko menjadi laluan sebarang bentuk penyeludupan. KDN juga memberitahu sememangnya wujud perjanjian kerjasama keselamatan sempadan dengan Thailand dan mengutamakan penyelesaian isu sempadan di sebelah Malaysia dahulu. Farhash Wafa Salvador menuntut ganti rugi 10 juta ringgit daripada anggota Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Farhash membuat tuntutan itu setelah susulan dakwaan beliau terlibat menawarkan rasuah dan mengugut beberapa anggota parlimen supaya menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Plaintiff yang juga bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar memfailkan writ saman itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 22 Januari. Menurut penyataan tuntutan, Farhash mendakwa Faisal membuat kenyataan fitnah itu dalam sidang media di bangunan Parlimen di Kuala Lumpur pada 14 November tahun lalu. Farhash diwakili oleh Tetuan Ahmad Daniel Ruben and Co, manakala Faisal pula diwakili oleh Chetan Jetwani and Company. Syarul Emma Rena Abu Samah atau Ratu Naga kenakan tindakan saman kepada SPRM atas dakwaan badan anti rasuah itu menafikan haknya untuk diwakili peguam sewaktu disoal siasat. Saman pemula itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 26 Februari lalu. Tindakannya terhadap SPRM dan dua lagi defendant itu berkaitan penangkapan oleh SPRM pada 16 Februari lalu. Dua lagi defendant dalam saman itu ialah Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dan Kerajaan Malaysia. SPRM menafikan Ratu Naga ditahan dan cuma dipanggil membantu siasatan. Kenyataan itu bagaimanapun dipertikai peguamnya Nabila Khairuddin. Nabila berkata apa yang berlaku satu tangkapan kerana rumah anak guamnya digeledah dan dia dibawa ke Putrajaya menaiki kereta SPRM. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.